Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita sambung semula kuliah kita pada malam ini setelah kita terhenti selama separuh purnama. Betul. Dia bila Covid kau duk reda, kerja kau duk main lah. Tapi dia main balik Covid. Kita sambung semula hadis yang berikutnya. Masih lagi kita di dalam Kitabus Salat. Kita membicarakan tentang azan. Wa 'an Ibnu Umar wa Aisyah radhiyallahu anhum, yakni Allah redha pada Abdullah bin Umar dan juga Umar kepada Aisyah. Qala, kata mereka berdua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Bilala yu'adhdhinu bilailin fakulu washrabu hatta yunadi ibnu ummi maktum, ataupun kalau sambung hatta yunadi ibnu ummi maktum. Wa kana rajulan a'ma la yunadi hatta yuqala lahu asbahta muttafaqun alaih wa fi akhirih idrajun. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar yakni Abdullah bin Umar, wa Aisyah, dan juga daripada Aisyah, qala, mereka berdua berkata. Hadis ni diriwayatkan oleh Ibnu Umar dalam sebahagian jalan dan diriwayatkan oleh Aisyah di dalam sebahagian jalan yang lain. Yakni kedua-dua sahabi meriwayatkan ni hadis yang sama. Jadi dia gabunglah. Dia kata Aisyah dan Ibnu Umar meriwayatkan hadis ni. Hadis ni selalu kita baca, tapi kita sebutlah pasal dia mari kepada bab ni. Kata mereka berdua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata mereka berdua, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Bilala yu'adhdhinu bilailin, sesungguhnya Bilal azan pada waktu malam. Fakulu washrabu, dan hendaklah kamu makan dan minum, hatta yunadi ibnu ummi maktum, sehinggalah ibnu ummi maktum menyeru. Nada yunadi itu menyeru, maksudnya azan lah. Sehingga sebab itu dalam sebahagian riwayat hatta yu'adzina ibnu ummi maktum, sehingga azan Abdullah ibnu ummi maktum. Wa kana rajulan a'ma, adalah dia satu orang lelaki a'ma, yakni lelaki buta. La yunadi, dia tak akan azan, hatta yuqala lahu asbahta, dia tak akan azan sehinggalah dikata pada dia, orang bagi tahu dia, asbahta, dah subuh dah, kau dah subuh dah. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih mereka berdua. Itu muttafaqun alaih. Kenapa kita kata dalam sahih mereka berdua? Karena Imam Bukhari, dia bukan ada kitab Sahih Bukhari saja, Al-Jami' As-Sahih.
dia juga ada kitab-kitab lain seperti Al-Adabul Mufrad, At-Tarikhul Kabir, At-Tarikhul Saghir. Dia ada kitab-kitab yang lain. Tapi bila kita kata Al-Bukhari, kita kata Al-Imamul Bukhari meriwayatkannya di dalam sahih, maksud standard hadis tu standard hadis sahih. Kalau dia tidak meriwayatkan di dalam sahih Al-Bukhari, ada kemungkinan riwayat yang sedikit dhaif. Ada. Karena kitab-kitab lain itu tidak diletakkan syarat seperti kitab Sahih Al-Bukhari. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Imam Muslim, anak murid Al-Imam Al-Bukhari, dia mempunyai sahihnya tersendiri. Banyak hadis yang dia ambil daripada Al-Bukhari dan guru-guru yang lain. Tapi oleh kerana ada krisis antara Bukhari dan guru-guru dia yang lain, wallahu ta'ala alam, mungkin ada sebab yang lain, tidak ada di dalam Sahih Muslim hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Dia macam dia tak ambil, padahal itu guru dia yang besar. Allah saja mengetahui apakah sebabnya. Dia sebahagian kata kerana dia nak pergi cari rawi yang lebih a'la, rawi yang lebih tinggi. Sebahagian, tetapi itu semua andaian. Sebahagian kata kerana ketika itu krisis tu panas. Muhammad bin Yahya Az-Zuhli juga guru dia berkrisis dengan Imam Bukhari, sehingga Imam Bukhari terpaksa lari keluar daripada kampung halaman. Jadi yang ini bantah siapa yang mengaji dengan ini, tapi Al-Bukhari tidak pernah membantah orang yang mengaji dengan Muhammad bin Yahya. Muhammad bin Yahya membantah orang yang mengaji dengan Bukhari, sehingga Imam Muslim mengembalikan semua riwayatnya yang diambil daripada Muhammad bin Yahya. Tak apa, riwayat Muslim dalam sahihnya, wa fi akhirih, pada akhir, yakni pada akhir hadis ni tentu ada kitab lah. Di akhir apa? Tak ada kitab. Wa fi akhirih, pada akhirnya, yakni bahagian akhir hadis tu. Apa dia bahagian akhir? Wa kana rajulan a'ma la yunadi hatta yuqala lahu asbahta asbahta. Dia adalah seorang lelaki buta dan dia tidak akan azan melainkan setelah dikatakan telah subuh, kau telah subuh, kau telah subuh. Dia kata wa fi akhirih, yang tu akhir tu, potongan yang akhir, idraj, dimasukkan. Apa maksud? Ni ada satu bab di dalam hadis, dia panggil al-idraj, ataupun hadis yang mudraj. Mudraj ni iaitu benda tu, kadang-kadang hadis tu sahih tapi dia piselit cakap orang lain dalam hadis tu. Bila rawi tu riwayat, dia kadang-kadang rawi tu tak bezakan antara cakap Nabi dengan cakap rawi. Rawi tu boleh jadi perawi yang riwayat tu, boleh jadi sahabat yang riwayat tu, ataupun boleh jadi juga tabi'i yang riwayat. Dia masukkan perkataan yang bukan perkataan Nabi dalam hadis ni. Maksud idrajnya apa? Maksudnya potongan yang akhir, maksud cakap Nabi tu sehingga kepada perkataan hatta yunadi ibnu ummi maktum. Banyak tu. Wa kana rajulan a'ma la yunadi, hak tu bukan Nabi punya, hak tu rawi punya. Jadi ahli hadis dapat trace yang mana mereka kata kemungkinan perkataan yang akhir ni sama ada perkataan Abdullah ibnu Umar ataupun perkataan Ibn Shihab Az-Zuhri, rawi tabi'i. Mungkin jadi rawi yang dengar kemudian macam dia riwayat hadis, dia syarah hadis tu, dia baca hadis Nabi, misalnya dia baca Nabi kata, dia sambung wa kana rajulan a'ma
la yunadi hatta yuqala lahu asbahta asbahta. Bila dia sebut sehingga Abdullah ibnu Ummi Maktum azan. Abdullah ibnu Maktum lelaki yang buta, dia tak akan azan melainkan sehingga dia beritahu pada subuh dah masuk. Yang dia bagi yang ujung tu idraj, dia kata yang tu bukan Nabi kata, yang tu dia yang masa dia cerita ke anak murid dia tu, dia masuk perkataan tu. Ahlul hadis mereka boleh trace yang mana bahagian yang Nabi punya, yang mana bahagian yang rawi punya. Macam mana? Banyak cara. Dia pun akan kumpulkan riwayat demi riwayat, dia pun tengok rawi ni semua tak ada yang ni, tiba-tiba ada rawi ni dia ada perkataan ni. Kadang-kadang mereka tengok ada bab yang dinamakan ziyadah, penambahan siqah. Kadang-kadang ada bab yang dimasukkan mudraj, rawi yang masukkan. Ni the amazing of science of hadis. Kehebatan sains hadis ataupun ulumul hadis, ilmu hadis. Itu siapa yang belajar ilmu hadis ni satu ilmu yang menarik. Special brand kalau belajar ni lagi pandai. Kan macam mana ala hadis trace ungkapan-ungkapan antara Nabi dan bukan Nabi. Jadi dia kata bahagian akhir tu idraj. Tak apalah, yang penting dia nak cerita apa yang Nabi SAW sebut. Nabi kata dalam hadis ni, kita semua tahu Bilal azan pada waktu malam. Waktu malam ni apa maksud dia? Waktu malam ada berapa waktu malam ni sebelum masuk waktu fajar. Ulama-ulama terbahagi kepada dua pendapat masa bila nak azan hak sebelum masuk waktu ni. Di kalangan mereka menyatakan lepas je tengah malam tu boleh dah. Wah, itu mutlak sangat tu. Jumhur menyatakan bahawasanya waktunya ialah sebelum sikit, dekat-dekat nak masuk waktu subuh. Ada zaman sekarang ni sebahagian sebut 15 minit lah apa, tapi kalau ikut kaedah dari segi riwayat tu dia kata Bilal turun tangga menara tu, kira Abdullah bin Maktum kira duk naik dah nak azan hak masuk. Mungkin lebih kurang naik sementara nak siap, lebih kurang ambil dah kata 10-15 minit. Itu adalah pendapat yang lebih diterima pakai di dalam konteks ni, yang apa yang dikatakan azan Bilal pada waktu malam. Jadi Nabi SAW bagi tahu Bilal azan pada waktu malam. Azan pada waktu malam artinya azan sebelum masuk waktu subuh. Apa pendapat para ulama berhubung dengan azan sebelum masuk waktu? Para ulama, yang pertama, ijma'. Ijma' ni apa maksud? Ijma' maksudnya sepakat para mujtahid, bukan para mujahid. Mujahid tu geng perang, tu mujahidin. Mujtahid, ahli ijtihad. Ittifaqu jami'i al-mujtahidin, sepakat ahli mujtahid di dalam sesuatu hukum selepas wafatnya Nabi. Bila semua ahli mujtahid ni sepakat, tak ada yang berbeza pendapat, seorang pun tak beza, kita kata yang tu ijma'. Ijma' ni sukar nak berlaku. Maksudnya kalau seluruh dunia ni 1000 mujtahid, andailah kan 1000 mujtahid ada, kata ya, 2 orang kata no, tak kira ijma'. Sedangkan kita tahu punya banyak benda nak khilaf. Tapi kalau bab itu sepakat, contohnya benda yang jelas lah kan, wajib solat
5 waktu. Tak ada kata ada subuh ni macam sunat lah. Tak ada. Di ijma'. Wajib puasa Ramadan, ijma'. Kadang-kadang ijma' berlaku kerana tak ada siapa bantah. 1/6 untuk nenek dalam pusaka, ijma' sahabat. Tapi oleh kerana susah nak menghasilkan ijma', kata Imam Ahmad, man idda'a bil ijma'i faqad kadzab. Siapa yang mendakwa dengan ijma', maka dia bohong. Bukan kerana dia menafikan ijma'. Tak mudah berlaku ijma'. Di kalangan para ulama ada yang mudah-mudah menyebut ijma'. Ijma'. Tapi bila kita cek, tak ijma'. Termasuk kadang-kadang yang terkenal juga Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dengan segala kehebatannya, tetapi orang sebut ijma' Nawawi. Selalu An-Nawawi sebut ijma', tapi bila kita cek, dia tidak ijma'. Mungkin dia kesepakatan mazhab Syafi'i saja, ataupun kadang-kadang jumhur saja. Kalau ada ulama yang berbeza pendapat, walaupun 500 kata ya, 2 orang kata no, atau seorang kata no, maksud ulama ni mujtahid, yang sampai taraf level dia tu boleh ijtihad. Dia tak nama ijma', dia panggil qaul jumhur, qaul pendapat majority, pendapat majority. Ijma' maksudnya sepakat. Ijma' tak boleh dilawan, pasal semua sepakat. Dia akan berlaku pada satu-satu zaman. Sebab tu kalau orang, hatta Ibn Qudamah Al-Maqdisi dalam Al-Mughni dan seumpamanya, kadang-kadang dia kata apa nama, la a'lamu fihi khilaf, kami tak tahu adanya beza pendapat dalam masalah ni. Dia tidak ijma'. Ada kadang-kadang khilaf. Sebab tu apabila kita kata ijma', sebab tu kadang-kadang kita dengar orang dia tak apa faham, kita ni memang amal dengan Quran dan Sunnah, tapi pendapat ulama pun kita kena ikut pasal ijma' ulama. Dia tak tahu apa maksud ijma' ulama tu. Dia ingat ijma' ulama tu pendapat ulama. Tak. Ijma' ulama kesepakatan keseluruhan mujtahid. Kalau kesepakatan Tok Imam Perlis Kedah Selangor, dia tak panggil ijma'. Kesepakatan mufti-mufti dia tak boleh panggil ijma', pasal mereka bukan mujtahid. Kesepakatan orang seperti Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Al-Auza'i, Al-Thawri, Al-Lays bin Sa'ad, ni orang seperti ni kalau sepakat ijma'. Dan tidak ada, boleh ada yang berkecuali. Okey, dikatakan ijma', 4 solat ni, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, tidak boleh azan sebelum masuk waktu. Kalau azan sebelum masuk waktu, kena azan lain. Tak pakai. Dia kata azan apa? 5 lagi 10 minit baru masuk. Lah, mana aku tahu? Pakai yang tu dah. Azan lain. Sebab mereka menyatakan tidak boleh untuk azan, sepakat azan mesti setelah masuk waktu, kecuali dalam masalah salat subuh. Tuan-tuan boleh ikut saya kan ni? Lama tak mengaji ni, hujan-hujan pula ni. Kecuali dalam masalah salatul fajr, sembahyang subuh. Qaul yang pertama, qaul jumhur. Tuan-tuan, sebahagian saya tahu duk tulis, sebahagian tak tulis tu saya tahu dia kuat ingat. Sebahagian yang tak kuat ingat tu nak buat je lah. Tengok balik lah. Nak bagi kuat ingat makan apa? Makan semut. Tahu, kata Imam Syafi'i, cuba macam-macam makanan supaya kuat ingat.
Okey. Jumhur menyatakan ada azan waktu fajar, ada azan sebelum masuk waktu. Azan tadilah, dalilnya hadis inilah. Azan Bilal sebelum masuk waktu. Kalau satu orang azan pada masuk waktu tu, kemudian kata dia azan 10 minit sebelum masuk subuh, kemudian dia tak azan dah yang kedua tu. Di kalangan para ulama, bahkan sebahagiannya di dakwah jumhur kata tak apa. Boleh. Pendapat yang kedua, tidak ada azan sebelum masuk waktu. Tak ada azan. Hadis ni dia tak terima. Dia pakai yang lain. Dia pakai hadis yang dhaif yang akan kita tengok selepas daripada ni, yang ni, ala innal abda nam. So, ketahuilah sesungguhnya hamba itu tidur. Kita akan bahas hadis tu dhaif. Pendapat siapa ni? Pendapat Abu Hanifah. Abu Hanifah juga Sufyan Ats-Tsauri ada pendapat ni, juga Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani mazhab Abu Hanifah juga, Al-Qadi Abu Yusuf juga pendapat yang sama, tak ada. Jadi depa Hanafi satu je. Pendapat yang ketiga, wallahu taala alam, ini yang berdasarkan hadis ni, yang ni yang sahih, yang kuat, iaitu memang ada azan sebelum masuk waktu subuh, macam hadis Bilal ni, tetapi tidak memadai. Bila masuk waktu subuh kena azan lagi sekali. Jumhur tadi pun kata memang kena azan lagi sekali. Dia pun kata 2 azan juga. Cuma dia kata kalaulah kata tak terazan, tak apalah. Dua-dua kata 2 azan. Tapi yang pendapat yang 3 ni kata no, dia mesti wajib azan. Kalau bagi qaul yang kata wajib lah, wajib azan lagi sekali. Jadi bila masuk waktu, hendaklah mereka azan lagi sekali, iaitu tidak memadai dengan azan yang pertama. Okey, sesungguhnya Bilal tadi azan pada waktu malam. Okey. Fakulu washrabu, kamu makan dan minumlah. Kulu washrabu ni, kulu washrabu ni fi'il amar. Hendaklah kamu makan dan minum, sehinggalah Abdullah ibnu Ummi Maktum azan. Wajib enggak? Jadi ni Nabi perintah suruh makan dan minum. Macam mana kalau kita tak makan? Dengan azan yang pertama kita berhentilah. Sedangkan dia kata hendaklah. Ini satu bab lagi di dalam ilmu usul fiqh, bahas tentang sirah-sirah yang digunakan oleh Nabi. Kalau pada awalnya macam tak boleh, kemudian Nabi perintah, maka maksudnya bukan tanda wajib tapi tanda boleh. Macam kita, anak kita nak pergi faham, kita tak bagi dia keluar rumah, hujan, jangan keluar rumah, hujan, demam lagi. Lepas tu anak kita habis, lepas tu hujan berhenti. Bila hujan berhenti, kita kata anak kata, pergilah main, pergi keluar. Yang tu kita wajibkan dia keluar ke, ataupun tanda kita izinkan daripada tadi tak izinkan? Yang mana satu? Ni mak-mak. Lepas tu anak dia tak keluar, ni derhaka kat aku, aku suruh orang keluar, tak keluar-keluar lagi. Tak tanda kita izinkan. Sebab itu kita baca dalam hari Jumaat tu, wa idza qudiyatis salah fantashiru fil ard.
wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Apabila kamu selesai semayang, bertebaranlah atas muka bumi, carilah kurniaan Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak, mudah-mudahan kamu berjaya. Kalau orang lepas semayang Jumaat balik rumah tak pergi kerja, memang dia tak kerja, rehat tak kerja, adakah dia berdosa? Ataupun kita tak kerja, kita tokek, kita hang berdosa? Tuhan kata lepas semayang pi buat kerja? Tak. Memang dia arahan, tapi arahan itu datang selepas larangan berjual beli. Tadi jangan jual beli, pi semayang, dah buka dah larangan tu, pi dah. Faham maksud saya? Sebab itu bila orang nak belajar hadis ataupun Quran ni, dia tak boleh simply tengok ni suruh ni kena wajib. Ada suruhan wajib, ada suruhan sunat, ada suruhan tanda keizinan. Faham tuan-tuan? Kan berat sikit saya ngajak. Berat malam ni payah. Okey. Nabi kata makan dan minum. Yang ni kita boleh makan dan minum sehingga azan yang kedua. Makan, minum. Kerana asalnya memang boleh makan. Cuma orang sangka bila dengar azan tak boleh makan. Sedangkan azan tu tak masuk lagi. Lepas tu kita azan-azan rupanya kan, kalau dulu suara beza kan, suara Bilal, hak kedua suara Abdullah ibnu Ummi Maktum. Abdullah ibnu Ummi Maktum ni nama dia Amr, sebagian kata nama dia Husain, Al-Qurashi dia. Nabi tukar nama dia daripada Amr, Nabi namakan dia Abdullah, hamba Allah. Jadi sebab tu Abdullah ibnu Ummi Maktum. Wa kana rajulan a'ma, dia buta. Jadi dia ni tak akan azan kalau Bilal dia tengok matahari, dia tengoklah fajar terbit ke tak, ataupun fajar fajar kadhib tak masuk waktu lagi. Abdullah ibnu Maktum buta, dia nak azan, siapa kena beritahu? Orang kena beritahu. Orang kena beritahu kat dia bahawa dia boleh azan. Okey, bila orang dengar azan Bilal, biasanya orang tahulah bahawasanya ni tak masuk waktu lagi. Suara Bilal boleh makan lagi lah. Dengar azan Abdullah ibnu Maktum, masuk dah waktu subuh. Katalah kita di kampung kita ni ada dua muazzin. Hak bang yang pertama tu muazzin yang lain, kita panggil Tok Bilal kita lah, Tok Bilal yang lain. Dia kalau ikut macam zaman Nabi tu dua orang yang berbeza lah. Kita dengar dah suara tu, kita tak masuk ke ni. Ni bazu azan pertama aku tahu ni, Pak Man hang bang ni. Satgi apa nama azan yang kedua, Pak Ya kita azan, kita pun tahu ada waktu masuk subuh. Misalnya kita tak ada jam. Nak jadi cerita hari tu Pak Ya tu Pak Man tu dia azan hak kedua tu. Kita pun makan, duk tunggu azan yang kedua. Ingat tu azan pertama, makan kat setengah jam ni tak azan lagi ni yang kedua. Tengok-tengok memang orang nak sembahyang. Macam mana puasa kita? Sah ke tak? Sah ke tak? Sah. Di atas sangkaan kita bahawasanya kerana asal hukum ialah kita boleh makan kerana pada waktu malam. Jadi nak stop kata tak boleh makan itu mesti mari dengan dalil ataupun mari dengan bukti yang kuat. Sebab tu tak ada masalah isu tu kadang-kadang tak apalah, kita bulan puasa orang tak tanyalah, ramai orang cerdik, orang tak tanya dah. Tengok-tengok, jam baru pukul 4.30 makan sampai makan. Hari ni kita makan lama sikit dah, baru tengah awal kan? Makan sembang, pergi tengok-tengok, lama kita ni, pergi tengok masuk waktu ke, duk 4.30 lagi. Berapa kali 4.30 lah ni, buka tanah cerah. Sah tak puasa dah? Sah. Kerana
asal hukum dia boleh. Asal hukum dia boleh. Tapi kalau kita asal hukum tak boleh, kita puasa. Puasa, wajib puasa. Puasa Ramadan. Masuk lagi. Tak tahu masuk tak? Boleh kira masuk kot? Tak boleh. Kena pastikan dia masuk. Dia tak boleh sangka pasal kita wajib, puasa ni wajib. Larangan syarak wajib tak boleh dibuka melainkan dengan alasan yang jelas, iaitu telah terbenamnya matahari. Okey. Hadis ni juga ada beberapa perkara yang boleh kita sebut dalam ni. Hadis ni memberi makna kepada kita, iaitu khabar yang satu, khabar ahad ni bagi. Kita ni bila kita buka puasa ataupun kita dengar, kita kita berhenti makan masa bulan puasa ataupun kita buka puasa kerana dengar azan, salah satunya, kita bergantung. Sekarang ni orang tengok jam lah, tapi dulu ni mereka bergantung pada apa? Bergantung pada apa? Pada azan tu lah. Melainkan mereka yang pergi tengok matahari ataupun fajar. Ikut-ikut, kalau azan tu mereka dengar, azan tu merupakan pengkhabaran. Betul tak? Siapa yang khabarkan? Satu orang abang. Artinya, kalau satu orang bagi tahu tentang hal ehwal agama, kita yakin apa yang dia bagi tahu itu benar, maka kita boleh beramal dengannya. Faham maksud saya? Maksudnya muazzin tu, yang azan tu, dengan khabar dia bahawasanya waktu maghrib dah masuk, kita buka puasa yang wajib ni. Khabar dia tu seorang. Kalau dia kecoh pun kecoh lah, tapi dah kita percaya kat dia. Tapi dengan syarat kita kena percaya lah. Syarat dia ni kita tahu dia ni memang muazzin rasmi, dia tak akan azan melainkan masuknya waktu maghrib, maka kita buka puasa dengan khabar dia. Tapi kalau kita tak yakin dengan khabar, walaupun orang bagi tahu, boleh tak kita amal? Tak boleh. Tengok-tengok waktu tengok-tengok ni mungkin 6,5 jam kita masjid bang dah. Bang awal ni kok jam mati, pergi tengok jam dalam rumah 6,5 juga. Pergi tanya jam isteri kita pukul berapa? 6,5. Pasal apa masjid bang? Kita kata tak masuk, ni merepek dah. Sama ada dia makan ubat malam tadi, telan tak ancok, ataupun dia bangkit-bangkit, dia manyau ke apa, dia pergi bang. Kita sangka, kita tak amalkan lah, kerana kita tak percaya. Kita tak boleh kata walaupun aku tak percaya, tapi dia bang, aku makan jugalah, dia lah tanggung. Tak boleh ha? Kau tidak itu Sebab itu ini refleks, ini gambaran kepada bagaimana agama diamalkan. Orang bawa agama kepada kita, satu orang beritahu, kita percaya, kita amal. Kalau kita tak percaya, kita tak boleh amalkan. Okey. Wa 'an Ibn Umar radhiyallahu anhu anna Bilal adzana qabla al-fajr fa amarahu an-nabi an yarji'a fa yunadi ala innal 'abda naim. Hadis ni dhaif, tapi saya sebut sambil lalulah. Dia kata Ibnu Umar kata Bilal telah azan sebelum masuk waktu. Nabi suruh dia kembali semula azan lain. Dia kata, Nabi kata kerana sesungguhnya hamba itu tidur. Salah. Dia azan itu ialah azan yang tamat. Hadis ni dhaif. Di atas hadis ini, Abu Hanifah dia kata dhaif. Jumhur tak pakai qaul ni. Dia kata
Hadis ni menunjukkan Bilal azan sebelum masuk waktu, Nabi suruh pergi azan lain. Jadi kontradik dengan hadis tadi. Tapi mereka ulama hadis kata hadis ni dhaif, sanadnya dhaif. Tapi kalaupun diandaikan tak dhaif, mungkin hadis ni berlaku sebelum Nabi perintahkan azan 2 kali. Mula-mula sekali, kemudian jadi 2 kali. Okey. Kita masuk pada hadis yang sahih yang berikutnya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Ada. Ada tengok hadis. Kita tentu ada hadis. Takut cuti 2 minggu hadis tu lari. Ada. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulul muadzinu." Hadis muttafaqan alaih, Bukhari dan Muslim. Okey. Dia kata apa daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Kita dah cerita Abi Sa'id dulu. Dia kata, Nabi kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumun nida", apabila kamu mendengar nida. Nida tu apa? Seruan. Dulu ada radio nida apa daripada Mekah tu kan. Seruan daripada Mekah dulu lama, zaman orang dengar radio. Orang bukan dengar radio dah. Saya kadang-kadang orang jemput saya dalam TV. Adalah yang saya pi, ada juga yang saya tak pi. Tapi bukan saya tak mau pi. TV ni kalau cakap dia ikut format sikit lah kan. Dia tak boleh lah main. Kalau ada masa saya pergilah. Cumanya nak pulun sangat tu sebab dulu mungkin saluran sampai ilmu ni TV. Sekarang ni kadang-kadang masuk TV tu tak ada siapa tengok, makcik-makcik je tengok. Dah bukan salah makcik pun bagus juga kan. Tambah budak-budak muda pun ni dia tak tengok lah TV-TV biasa. Duduk tengok handphone tu . Jadi masuk di YouTube, di Facebook, media sosial yang lain tu lebih dilihat. Ini zaman teknologi kan. Sebab tu jangan main-main zaman sekarang. Menteri pun kalau bertengkar dengan rakyat belum tentu boleh menang kan. Rakyat kata duduk atas pokok, dia kata bawah pokok, kalah dah. Jangan main. Alhamdulillah. Hadirin dan hadirat sekalian, kita sambung semula hadis ni. Abu Sa'id kata Nabi SAW bersabda, "Idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulul muadzinu." Apabila kamu mendengar nida, faqulu mithla ma yaqulu al muadzinu. Kamu katalah macam mana yang muazzin kata. Yani kalau dia kata Allahu akbar, Allahu akbar, kita kata Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau asyhadu an la ilaha illallah, kita kata asyhadu an la ilaha illallah. Sebagian para ulama mereka kata sebab azan ni satu fadilat yang besar bagi orang yang azan. Jadi tak bolehlah 10 orang biazan nak dapat fadilat tu. Jadi sekurang-kurangnya kita dapat fadilat jawab azan. Macam orang perempuan tak azan, dia untung orang lelaki tu azan. Tapi dia boleh mendapat fadilat menjawab azan. Kata dia, Walil Bukhari an Muawiyah radhiyallahu anhu mithluhu, dan daripada Bukhari, dan riwayat Bukhari daripada Muawiyah hadis yang macam ni juga. Wali Muslim an Umar, daripada Muslim, dan riwayat Sahih Muslim daripada Umar kata, fi fadli qawli kama yaqulu al-muadzin kalimatan siwa hay'alatain. Ikut semua satu kalimah demi satu kalimah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah. Kita ikut. Siwa, kecuali dia kata
al-hay'alatain kecuali dua hayya ala. Dia bagi hayya ala. Hayya ala ni hayya ala. Apa dah? Hayya ala salah dengan hayya ala al-falah. Kecuali yang kedua ni katanya fayaqul la haula wala quwata illa billah. Hadis ni menunjukkan kata sama, melainkan apabila sampai hayya ala salah dengan hayya ala falah, kita tak kata hayya ala salah, kita kata la haula wala quwata illa billah. Walaupun ada di kalangan para ulama yang hanya pegang kepada hadis yang awal, mereka menyatakan kalau muazzin sebut hayya ala salah, kita kata hayya ala salah juga. Tapi hadis hendaklah dibaca secara gabungan. Dalam riwayat ini Nabi bagi tahu bahawasanya kalau hayya ala salah, jawapannya la haula wala quwata illa billah. Karena logiknya dia panggil mari kita solat, tapi kita pun panggil juga mari solat. Kita kata la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya dengan melainkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya sebut sikitlah pasal kita nak ambil kuliah ni. Ini adalah kalimat, dia bukan istirja' sebagai la haula wala quwata illa billah. Dia macam ganti tempat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagian orang kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, dia bukan istirja', dia adalah istighathah. Dia adalah kalimah yang menyeru Tuhan memohon pertolongan. Maksudnya kita dengan la haula wala quwata illa billah bermaksud tidak ada daya dan tidak ada upaya melainkan dengan Allah. Kita minta Allah tolong kita. Kita minta Allah mengupayakan kita. Kita minta Allah memberikan kekuatan kepada kita. Kerana kita tidak ada daya dan kita tidak ada upaya melainkan dengan kekuatan Allah Azza wa Jalla. Hatta untuk kita melangkah menuju ke tempat salat, kita tidak berupaya melakukannya melainkan dengan pertolongan Allah. Sebab itu la haula wala quwata illa billah merupakan kalimah yang hebat. Kata Abu Dzar Al-Ghifari dan riwayat Ibn Hibban, dia kata awsani Nabi Rasulullah SAW, Nabi SAW berpesan kepada ni an ukthira min qawli la haula wala quwata illa billah li'annaha kanzun min kunuzil jannah. Nabi kata suruh banyakkan, Nabi wasiat kat aku, banyakkan la haula wala quwata illa billah, kerana itu merupakan khazanah daripada khazanah simpanan syurga. Sebab itu dalam riwayat Abu Musa Asy'ari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih, Nabi kata, ya Abdullah bin Qais, ala adulluka ala kalimatin hiya kanzun min kunuzil jannah. Wahai Abdullah bin Qais, yakni Abu Musa al-Asy'ari, mau tak aku tunjukkan kepada kamu satu kalimah yang merupakan simpanan daripada simpanan berharga syurga. Wahia la haula wala quwata illa billah. Walaupun ada riwayat yang sedikit ada perbincangan tentang keadaan kedudukan kekuatan riwayat itu, tapi kita akan melihat bahawasanya la haula wala quwata illa billah merupakan keajaiban ucapan yang diucapkan oleh hamba, yang kalau dia membanyakkannya, Allah akan menolongnya dan memberikan keajaiban pertolongan yang dia tidak sangka. Sebab tu banyakkan la haula wala quwata illa billah. Saya dalam kerangka nak buat satu program
berpanjangan. Saya cuba namakan dia perlis berzikir, yakni nak bagi ilmu kepada orang perlis ni tentang zikir-zikir Nabi, supaya kita amalkan. Setiap kita ni patut ada zikir yang dia tak tinggal. Hari-hari umpamanya satu orang dia melazimi istighfar berapa ratus kali, dia ni pula melazimi la haula wala quwata illa billah berapa ratus kali, lagi banyak lagi bagus. Nabi tak adalah limitkan berapa ratus, tapi kita mungkin kita boleh ilzamkan diri kita, bukan syariat untuk kita. Aku untuk diriku sendiri tak mau kurang daripada 700 ataupun 1000 umpamanya, tak menjadi masalah. Itu bukan kita buat ketetapan syarak, kita ketetapan untuk diri kita, disiplin kita. Tapi dengan faham la haula wala quwata illa billah, kita akan melihat Allah akan membuka, menolong kita dalam hal-hal yang tidak kita sangka, dan memberikan kekuatan dalam hidup dan pencapaian yang tidak kita duga. Nabi suruh banyak kan. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang dulu selalu kita baca, Nabi kita idza ta'arra min al-lail atau man ta'arra min al-lail, siapa yang jaga tengah malam, ta'arra min al-lail, jaga tengah malam, faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah subhanallah. Dalam riwayat tu dia alhamdulillah dalam Bukhari, alhamdulillah subhanallah wala haula wala quwata illa billah. Thumma qala Allahumma ghafirli aw da'a ustujiba lah, fa in tawadda'a wa shalla qubilat salatuhu, kata Nabi. Man ta'ara minal lail, siapa yang jaga malam, pas jaga tengah-tengah malam tidur, tu jaga pukul 4:30 jaga. Apa Nabi suruh sebut apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Nabi kata, summa qal, kemudian dia kata, Allahumma ghafirli, ya Allah ampunkan aku. Ini satu sikap nak jadi hamba Allah kita ni, pasal kita pendosa. Apa-apa teringat nak doa lah, kita teringat nak minta ampun dulu. Nabi ajak dalam semua para anbiya, doa dia apa-apa pun minta ampun dulu kat Tuhan, pasal kita bersalah di hadapan Tuhan. Nabi kata, dia pun kata Allahumma ghafirli, ya Allah ampunkan aku. Au da'a, ataupun dia doa, lepas dia jaga-jaga tu tak bangkit lagi daripada tempat tidur ni, tak bangun dari tempat tidur, baca kalimat-kalimat tu, kemudian dia doa, ya Allah, contohnya lah, ya Allah berilah rezeki pada aku, ya Allah mudahkanlah urusan hidupku, ya Allah lah bukalah pintu, selesaikanlah masalah. Nabi kata auda'a ustujibalah, diterima doa dia. Fa in tawadda'a wa shalla, jika dia berwuduk kemudian dia salat, qubilat salatuhu, diterima salatnya. Kadang-kadang kita cari buku, tanya orang bertua, macam mana masalah ni, ada ayat-ayat tertentu tak saya baca nak jadi. Dia ingat macam magic, dia ingat ayat tu menyelesaikan masalah dia. Yang menyelesaikan masalah kita siapa? Allah Azza wa Jalla. Ini kadang-kadang berlaku iltibas, berlaku kekeliruan sebahagian manusia ni. Itu yang pergi Mekah, dia tengok Kaabah, dia rasa Kaabah itu akan menyelesaikan masalah dia. Dia pergi seolah-olah power Kaabah tu. Kaabah batu ya. Yang menyelesaikan masalah siapa? Allah. Kaabah hanya padanya ada keberkatan dari sisi Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu
lillah. Keberkatan semua Allah. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat, dalam riwayat Abdullah ibn Mas'ud baca. Sebab itu doa Nabi bagi petua. Buka-buka mata teringat, celik-celik, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi ighfirli. Doa. Kemudian doa. Isteri kita mungkin tidur sebelah, suami kita mungkin tidur sebelah, kita doa. Nabi kata ustujibalah, terima doanya. Fa in tawadda'a wa shalla, jika dia berwuduk dan salat, qubilat salatuhu, Tuhan terima salatnya. Saya selalu pesan pada diri saya dan pada tuan-tuan semualah hak dengar ni, kita semua ni pendosa di hadapan Allah. Tapi ubat ke hidup ni, bangun solat malam. Kalau boleh tak tinggal lagi bagus. Solat, bangun sendirian, berwuduk, takbir, baca elok-elok, ya Allah akbar, alhamdulillah, baca elok-elok, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Takkan kita tak tahu makna yang tu pun. Kalau yang tak boleh pun, syukur kita pada Allah. Baca surah apa yang kita hafal. Kalau dah kita tak pandai sangat pun, sujud lama-lama minta pada Allah, mengadu nasib kita, minta tolong kat dia. Dia akan tolong. Dia janji, dia tak mungkiri janji. Setengah orang dia kata duduk mayang malam pun tak mau jadi. Oh, boleh ada orang kata macam tu. La samahallah, na'udzubillah. Mungkin dia bangkit semayang pun dia tak ingat apa kot. Semayang dengan mengingati Allah, dalam keadaan hanya kita dan Allah, ini adalah ubat kepada segala masalah kita. Kita kena masukkan keyakinan ini ke dalam jiwa rakyat, jiwa orang Islam. Sesungguhnya dengan mengingati Allah, dengan berdoa kepadanya, siapapun kita, seburuk mana pun kita ini, sependosa mana pun kita ini, Tuhan itu Ghafurun Rahim. Dia dengar sejahat-jahat iblis minta ditangguhkan usianya sehingga kiamat, dia terima permintaan iblis. Kita tidak lebih jahat daripada iblis. Jika kita bangun malam, kita berwuduk, kita salat dan kita sujud kepadanya, kita minta kepadanya, dia terima permintaan kita. Cuma kita jangan nak buat Allah tu macam orang, Allah Tuhan kita, dia bukan suruhan kita. Dia akan menyelesaikan permintaan kita dengan cara yang ia kehendaki. Kadang-kadang kita nampak macam lain, tetapi akhirnya apa yang kita hadapi itu telah pun dia selesaikan. Sebahagian besar daripada kehidupan kita ini, banyak doa yang telah kita minta kepadanya. Pada hari kita berdoa kepadanya, kita rasa macam kita tak boleh keluar daripada masalah itu. Hari ini kita telah lupa pun masalah itu. Dia telah pun keluarkan kita, sehingga kita pun kadang-kadang terlupa untuk menyatakan alhamdulillah, syukur kepada Allah. Sebab itu doa, lazimi istighfar, lazimi la haula wala quwwata illa billah. Amalkan. Tak apalah mari kuliah, saya pesan, saya kena ingat, tuan-tuan kena ingat. Kadang-kadang bukan susah pun duk lari ta. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Yang penting bukan sebanyak mana, lagi banyak memang bagus, kerana Nabi kata an uksira min qawli la ilaha illallah, kata Abu Dzar, dengan ku membanyakkan, tapi banyak dengan faham, banyak dengan menghayati, bukan duk kira banyak duk tengok
berapa ratus dah naik ni, bukan yang tu. Bila setiap kali kita menyebutnya la haula wala quwwata illa billah, kita merasai maknanya bahawa tidak ada daya dan upaya bagi aku ini melainkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Amalkan tuan-tuan, kita akan melihat keajaiban. Percaya janji Allah, percaya apa yang Nabi bagi tahu pada para sahabat radhiyallahu anhu. Kanzun min kunuzi jannah, merupakan harta pembendaraan dari pembendaharaan syurga. Wallahu taala alam. Kita sambung hadis ni, insya-Allah kita akan bincang lagi kemudian. Saya buka soalan ringkas jika tuan-tuan dah terpanjang. Tak ada soalan tuan? Alhamdulillah. 2 minggu tak main kuliah, buat study, buat mutalaah sendiri. Di banyak soalan telah dapat diselesaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.